tutup satu pintu hamba. Kemudian Islam kenakan banyak denda, bayarannya membebaskan hamba. Setubuh isteri bulan puasa, bebas hamba. Yang tu bebas hamba, sumpah bebas hamba, yang ni banyak benda bebas hamba dalam agama, supaya banyak hamba ni keluar. Kemudian hamba yang ada di rumah tak boleh disepak, tak tawan dia. Dulu pun sepak, tak boleh dipukul. Nabi kata bagi makan apa yang kamu makan, bagi pakai apa yang kamu pakai. Lama-lama hamba kurang, marah sikit sahabat bebas hamba. Tapi Islam tak menutup satu pintu perhambaan. Dalam dia duk hapuskan tu, dia tak tutup satu pintu. Pintu itu ialah peperangan. Orang yang ditawan di medan perang, wanita atau lelaki, dijadikan hamba dalam Islam. Pasal apa Islam tak tutup? Sebab dia, zaman tu bila berlaku peperangan, tawanan Islam dijadikan hamba, diseksa dan seumpamanya. Tuan-tuan tengok sampai zaman sekarang, Dajjal Amerika buat apa pada orang Islam, kepada orang yang ditawan di Guantanamo. Padahal bukan terbukti bersalah pun, buta yang tangkap orang. Tapi oleh kerana dia syaitan besar yang berkuasa dalam dunia ni kononnya, maka orang tak buat apa. Kalau orang lain ketuk kepala orang dia 3 kali pun pengganas, dia lanyak orang macam mana pun tak apa. Tapi tengoklah Amerika yang kononnya demokratik, kononnya negara barat menghormati perjanjian Geneva, menghormati semua convention perang ni, apa yang mereka buat. Tapi dalam Islam, saya bukan nak teroris ke apa, tapi tuan-tuan tengok Taliban, walaupun kita kata apa kat dia, tapi dia sebagai orang Islam, dia tahu dia tak seksa hamba yang dia dapat, tawanan yang dia dapat, dia tak seksa. Perempuan tu ada kata, ada dia pukul dia apa, dia tak buat, pasal dia tahu Islam tak benar seksa macam tu. Bahkan Islam bagi pahala orang yang memberi makan, wa yut'imuna at-ta'ama, orang yang memberi makan kepada hamba dan juga kepada asir, orang yang ditawan. Miskinan wa asira, ala hubbihi miskinan wa asira, dia bagi makan pada orang miskin dan orang yang ditawan. Islam bila tawan, kalaulah setiap orang yang Islam tawan, Islam bebas, orang buat lebih kurang main dengan orang Islam. Tawan orang Islam ni kalau serah diri, dia tak boleh bunuh. Orang kata angkat diri, dia tak benar akan bunuh. Nabi marah pada Khalid kena membunuh tawanan. Dia tak usah, kalau tak bunuh, lepas tu dapat duk pujuk-pujuk bagi makan, lepas balik mai perang pula. Dapat bagi jadi hamba. Pasal orang Islam dapat kat depa, seksa tak main, bukan main. Maka tawanan perang dijadikan hamba. Hatu saja, hak lain keluar. Kerana Islam mesti jaga diri dia. Jadi hamba tu pun tak boleh sepak, tak boleh katok, tak tawan, cuma khidmat, tak ada gaji. Tetapi Islam kata kalau perempuan tawanan itu boleh digauli bagaikan isteri. Kerana kalau tuan, kalau dia hamba, kerja tak ada gaji, dia kena taat pada kita semua. Perempuan duduk di rumah kita pula, apa jadi? Kalau Islam kata hang jangan dok buat tak tawan kat dia, dekat 6 hari mungkin kot, mai hari 7 bintang naik kepala. Tuhan halalkan yang tu untuk kita, Maha Rahman Rahim dia. Tapi kalau mai anak, dia dibebaskan, dia dinamakan Ummul Walad, anak kita bertanggungjawab, kena bagi nafkah. Nanti ada bab hamba. Kalau tidak tuan-tuan, dan ada orang di antaranya orang yang Nabi tawan dan dijadikan hamba, kemudian Nabi kahwini dia, Safiyah binti Huyai, iaitu wanita yang cantik, anak bangsawan Yahudi yang ditawan di Khaybar.
Mula-mula Nabi bagi kat sahabat Dihyah. Lepas tu orang Yahudi kata, wahai Muhammad, Sofiyah ni anak orang bangsawan, janganlah bagi kat orang biasa, ambillah kat engkau. Nabi pun panggil balik sahabat tu, meh aku tukar. Ambil dah, bagi. Nabi hormatlah pasal dia kedudukan dia tu. Nabi ambil Sofiyah, dia hamba. Kemudian Nabi bebaskan dia, Nabi kahwini dia jadi isteri. Tapi boleh tak satu orang tu menggauli hamba dia kalau dia tak kahwin? Boleh, kalau dia tu hamba dia setelah dia angkat sebagai hamba. Tak boleh lah hamba share-share, ambil hamba aku malam ni. Tak share. Hamba dia dan dia bertanggungjawab. Anak dia bertanggungjawab, dinasabkan kepada dia. Dinasabkan kepada dia. Dan kemudian ada banyak di antara hamba yang nak diberi hadiah pada Nabi ialah Maryah Qibtiyah, Al-Qibtiyah, hamba Nabi gauli dia. Sebab tu kita dengar imam-imam dulu ada yang tak kahwin, seperti Ibn Taymiyah umpamanya. Kita kata dengar Ibn Taymiyah tak kahwin. Ibn Taymiyah walaupun tak kahwin, dia ada hamba yang duduk dengan dia semasa dalam tahanan, berapa orang. Juga Nawawi, walaupun dia dikatakan tidak berkahwin, tetapi mereka ada hamba. Sebab tu mereka dapat mensifatkan wanita, alat kelamin wanita, darah haid wanita tepat. Zaman tu ada. Zaman kita tak ada, habis dah hamba. Tak boleh tuan-tuan duk pergi kutip, kita kutip buat hamba, tak boleh. Tak ada. Perangan pun tak ada, apa pun tak ada sekarang. Dan tak boleh lah orang Indonesia hak mai kerja rumah kita tu, kita kata aku ambil hang jadi hamba. Tak boleh. Hamba ni ada cara dia jadi, dia bukan lagi duk bayar gaji tu bukan hamba. Allah Taala.